kitab yang istimewa pada saya, iaitu kitab Hikayatul Usfuriyah ataupun Mawaizul Usfuriyah, ya, mana peringatan-peringatan ataupun cerita-cerita yang berkait rapat dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Ya, hari ini kita masuk pada hadis yang kedua dalam kitab ini, ya, daripada Ibnu Mas'ud, daripada Ibnu Mas'ud, atau nama sebenarnya Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, al-fajiru raji rahmatallahi taala aqrabu ilallahi taala minal abidil mukniti, ya. Al-fajiru raji rahmatallahi taala aqrabu ilallahi taala minal abidi muknit. Jadi maksud dia seorang pendosa al-fajir, al-fajir ni ialah, kalau ikut istilah sebenar, ialah orang-orang yang melakukan pekerjaan dosa besar yang keji, seperti zina, seperti liwat, seperti LGBT, itulah al-fajir ni, istilah dia begitu. Ar-raji, raja, mana raja ini kita mengharap, ya, konsep Imam Ghazali iaitu raja wal khauf, ya, dalam konsep Imam Ghazali dia menggunakan dua perkataan, iaitu raja wal khauf. Di sini ada kita jumpa dengan perkataan raji, iaitu orang walaupun dia pendosa, walaupun dia banyak melakukan kesilapan-kesilapan ataupun dosa-dosa besar, tapi dia adalah orang yang sentiasa mengharap kepada rahmat Allah. Ar-raji rahmatullahi ta'ala, mana orang-orang yang sentiasa mengharap rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu akrabu, apa kesan dia, ya, walaupun dia melakukan dosa besar, dia melakukan perkara-perkara yang keji, tapi dia sentiasa memohon rahmat Allah. Apa kesan dia? Akrabu ilallahi, maka orang seperti ini, ya, kebiasaannya Allah sayang kepada dia, atau menjadikan orang seperti ini lebih hampir kepada Allah Ta'ala daripada abidil muknit, iaitu orang-orang yang beribadat, abid, beribadat tanpa ada pengetahuan tentang ibadat tersebut. Tapi di sini abidil muknit, dia dah beribadat, ya. Lalu muknit, dia putus asa, dia tak mengharap siapa-siapa pun, dia hanya mengharap kepada amalan dia sepanjang dia berada dalam dunia ni. Kita tak apalah, kita umur 60, 70, baliklah lepas tu, kalau orang dulu 500 tahun, 900 tahun, ya. Nah, tu kalau Nabi Allah Adam tu 1000 tahun umur dia, ya. Kemudian Nabi Nuh 950 tahun, ya. Banyak, panjang-panjang umur mereka, panjang-panjang umur mereka. Tapi yang kita pelik, mereka beribadat tu bersungguh-sungguh, beratusan tahun mereka beribadat. Kita baru disuruh sembahyang tarawih 20 rakaat, 8 dah hilang dah. Agak-agak, yalah, nak masuk surga tu dengan 8 tu boleh lah masuk, bukan tak boleh, tapi queue panjang, ya. Kalau saya daripada Shah Alam, nak keluar daripada Tol Shah Alam tu menuju ke sini tu, ya, kalau boleh lepas Tol Shah Alam tu setengah jam, itu kena cepat lah, setengah cepat lah tu, kena cepat. Mana ialah, kalau hari itu atau macam hari ini, alhamdulillah, mana 20 minit je lepas sampai masuk NKB terus, okeylah. Jadi kalau kita mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab Allah lah yang maha mengetahui, maha penyayang, kepada hamba-hambanya, maka kita mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun bagaimana keadaan kita sendiri, iaitu sama ada kita ni pendosa ataupun sentiasa melakukan kesilapan-kesilapan. Sebab Nabi sebut kullu bani Adam khata'un, kan, wa khairul khata'ina at-tawwabun. Setiap manusia pasti berdosa, ataupun setiap manusia itu pasti melakukan kesilapan. Tak kira lah, daripada kita mula mukallaf 15 tahun, kalau balik tu mungkin lelaki ni 13, 14, mungkin perempuan tu ada yang 12, ada yang 13, dia mula dah balik. Tapi mukallaf tu maksimum dia ialah umur 15 tahun. Mana kalau dia tak mimpi, dia tak haid,
Kerana bila umur 15 tahun tu wajib sembahyang, wajib melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu Wa Taala, itu wajib. Ada mukallaf maksud dia. Ya, bila mukallaf tu umur 15 tahun. Sebab tu biasa mudah kalau orang tanya, Ustaz, mak saya meninggal. Tapi tak pastilah sama ada muda-mudanya dulu dia puasa ke tidak, ataupun dia qada ke tidak, kan? Kita ambil daripada umur 15 tahun. Walaupun perempuan ni haid dia lebih awal, kita tahu. Anak saya ada anak perempuan 2 orang. Ada yang umur 10 tahun masuk ke 11 tu dah haid. Ada yang kakak dia tu umur 12 masuk 13. Ada beza-beza. Beza-beza. Tapi bila dia mukallaf tu, kita ambil umur 15 tahun tu barulah kita nak buat pengiraan kepada fidyah, ataupun jumlah puasa yang kemungkinan ditinggalkan. Kita pun gunalah kaedah-kaedah, kita gunalah hadis-hadis yang menyatakan tentang sulus wasulusul kasir, itu kepada wasiat, mana kita guna pakai kepada pengiraan fidyah dan juga pengiraan kepada jumlah puasa yang biasanya ditinggalkan oleh individu lah. Jadi orang yang walaupun dia pendosa, tapi dia sentiasa mengharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mana tidak pernah berputus asa. Wala tayasu min rahmatillah, dalam Quran sebut begitu. Wala tayasu min ruhillah, jangan kamu putus asa kepada rahmat Allah. Kita sentiasa mengharap kepada rahmat Allah, walaupun apa jua yang bakal berlaku, tapi itulah ketentuan Allah. Maka bila ketentuan Allah itulah, itu yang paling terbaik kepada diri kita. Ya. Ada satu ketika malaikat Jibril memberitahu seorang abid, beritahu seorang abid, dia kata, kalau ikut kamu ni akan masuk dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun abid ni dia sembahyang, dia beribadat, hebat ibadat dia, tapi bila diberitahu dia akan dimasukkan dalam neraka, dia kata, alhamdulillah, kalau dah Allah redha saya masuk dalam neraka, saya akur. Kita tidak ada pilihan. Bukan kita ni Jabariyah, tidak. Kita ahli sunnah wal jamaah, tetap ahli sunnah wal jamaah. Tapi kalau dah Allah redha kita dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala, redha, itu ketentuan Allah Subhanahu, itu yang terbaik kepada kita. Walaupun kita beranggapan kalau masuk surga tu tanpa hisap, itu yang terbaik, betul. Itu redha Allah kepada orang ini redha Allah kepada ini, kan? Gitu. Walaupun kata Ibn Sirin, kalau saya diberi pilihan sama ada masuk surga ataupun beribadat, saya akan pilih ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya tidak pilih surga. Surga untuk saya bersenang lenang, tapi ibadat ni untuk saya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia beza. Orang yang ibadat, orang yang alim seperti ini, dia beza dengan kita, jauh beza dia. Jauh beza dia. Sebab itu orang yang abid di sini yang sentiasa beribadat, tapi dia rasa bahawa ibadatnya tu macam tak diterima, macam tak ada perubahan. Dia sembahyang, dia berpuasa, dia bersedekah, dia itu ini dan sebagainya, tapi kalau kita tengok perangai dia tengok perangai dia sendiri pun tak ada berubah. Bimai tangtu juga, mana berubah. Biasanya kalau kita melakukan ibadah, melakukan zikir, wirid, dikir ke apa sebagainya itu, ada perubahan, pasti ada perubahan yang Allah kan. Allah pun sendiri berjanji kan, untuk mengubah nasib kita. Selagi mana kita mampu untuk mengubah, Allah akan ubah kan. Allah akan mampu mengubah. Sebab itu ada setengah orang dia beranggapan dengan ibadahnya tu dia rasa dia mampu untuk melakukan atau masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang dikisahkan di zaman dahulu tu, ada seorang yang beribadah selama 500 tahun. Bayangkan 500 tahun, kalau kita hidup 500 tahun pun dengan sakit-sakit macam saya ni, kaki sakit, macam-macam sakit, tak larat juga rasanya. Ni kalau ikut-ikut pun doktor tak bagi saya puasa kan, macam-macam sakit kan. Tapi cubalah puasa. Agak hypo, telan lah gula-gula. Itu je lah, macam-macam ada kan. Tapi cubalah. Walaupun risiko lah, istilah dia risiko. Tapi bila abid ini dia beribadah 500 tahun, dia merasakan bahawa dirinya layak. Macam kita lah, selalu ke surau, selalu ke masjid, selalu bersedekah, selalu itu, selalu ini, macam-macam. Semua kebaikan-kebaikan dalam kehidupan kita itu memang kita buat.
dalam kejiranan kita pun sentiasa gotong royong, kita sentiasa membantu. Memang kita lalu orang kenal kepada kita, ya, bagi kita mengatakan orang ni, oh bagus, ya. Tapi sebenarnya apa yang kita lakukan itu belum sempurna lagi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Mana kalau Allah redha tu pasti ada perubahan-perubahan, ya, kepada individu tersebut ataupun diri seseorang tu, dia ada perubahan, ya, pasti dia akan ada perubahan, ya. Jadi kalau begitulah keadaannya, dia kata, ya Allah masukkan saya dalam neraka. Nanti dulu, bukan mudah-mudah nak masuk syurga, ya. Cuba kita buat perbandingan, ya, dengan nikmat dengan ibadat, ya. Kalau kita banding diri kita sendiri pun, nikmat Allah sebut wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha, kan. Kalau kita mengira, kita menghitung nikmat-nikmat Allah SWT, kita tidak akan terhitung. Pagi-pagi lepas sembahyang subuh je dah ada orang belanja nasi lemak kerang, kan, teh tarik, dah ada orang belanja. Nikmat, kan. Kita dapat menikmati, merasai tadi itu pun sudah kira untung banyak lah, ya. Berbanding, ya, sesuatu yang, ya, tiba-tiba pula sakit tekak, nak minum tak boleh, nak makan pedas tak boleh, nak itu tak boleh, kan. Itu bila kita menghitung, kita mengira kepada nikmat Allah SWT ni, kita tidak akan terhitung. Sebab itu kalau kita ikut ibadah kita yang hanya sembahyang 5 waktu, puasa bulan Ramadan, haji pun kalau ada kuota sebelum 65 tahun, nah, kalau lebih 65 tahun minta maaf lah, duduklah masjid kota Damansara, ya, duduk Damansara. Kalau nak haji juga pergi Karbala, ya, kalau nak pergilah, kalau yang Syiah lah, ya. Kalau bukan Syiah tak payahlah, ya. Kalau bukan, ya, tak apa, ya. Jadi ini, ya. Jadi kalau kita hitung-hitung ibadah kita tu, sebab tu di zaman Nabi dulu ada seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, saya ni bukannya malas nak buat ibadah-ibadah yang sunnah, nak sembahyang rawatib, ya, nak sembahyang sunat awabin, ya, nak sembahyang sunat taubat, kan. Maghrib, lepas sembahyang maghrib itu kita sunat sembahyang sunat awabin, sembahyang sunat taubat, dan sembahyang sunat ba'diyah. Kita itu digalakkan tu betul, 6 rakaat tu kita digalakkan tu betul. Tapi kadang-kadang malas, ya. Lepas sebelum orang habis witir, sebelum orang habis zikir wirid pun, sebelum imam berdoa pun kita dah ke belakang, ya, kan. Kita pun dah ke belakang, ya, duduk belakang atau kembali lah. Nanti isyak dengar azan kita datang lah, ya, ya. Jadi kalau begitu, kan sahabat tu, kalau saya ni hanya buat yang wajib saja, ya Rasulullah, semayang 5 waktu, sehari semalam. Kalau esok datang bulan Ramadan saya puasa, kalau 29 lah, kalau 30 lah, ya. Mana kalau esok 1 Zulhijjah saya tak puasa, saya hanya puasa yang wajib, ya Ramadan saya, ya, Ramadan saya. Kalau haji nanti saya pergilah haji, ya, sebab zaman tu kan di Madinah, kalau dia kata kalau mampu pergi haji saya pergi haji, ya. Kalau ada duit lebih saya keluarkan zakat, kan. Hanya itu. Lepas tu dia tanya, ya Rasulullah, boleh tak masuk surga? Dia tanya pada Rasulullah, boleh tak masuk surga? Hanya melakukan yang wajib je. Macam kita lah kadang-kadang bila sembahyang terus cabut zikir entah mana, wirid entah mana, mengaminkan doa imam entah mana, kan, dia terus cabut, kan ada sebahagian orang gitu, sebahagian lah, tak semua, sebahagian, ya mungkin dia sibuk lah, ya, mungkin dia sibuk. Jadi dia pun tanya pada Rasulullah, boleh tak masuk surga? Rasulullah pun jawab, boleh. Tapi Rasulullah tak explain, dia tak jelaskan lagi. Biasanya Rasulullah bila ditanya tentang suatu perkara itu, dia akan jelaskan begini. Kadang-kadang dia tak syarat apa sebagainya, dia terangkan. Tapi persoalan dari boleh tak saya masuk surga dengan melakukan hanya perkara-perkara wajib saja? Atau Rasulullah boleh dia, ya, boleh. Jadi kalau kita lihat pun, ialah sesuatu yang disebut oleh Rasulullah itu pasti akan berlaku, ya, pasti akan terjadi, ya, pasti akan terjadi. Tapi kita sendiri agak yakin ke tidak dengan perkara wajib saja yang kita lakukan tu melayakkan kita atau tidak, ya. Yalah kalau
Imam Syafi'i, ya, di hari-hari biasa hatam 1 kali Al-Quran, ya, sekali hatam Al-Quran. Bulan puasa hatam 2 kali Al-Quran sehari, ya. Itu pun dia masih bernasib lastu lil firdausi, kan, ahla, ya Allah, aku ni pada surga Firdaus tu tak layak sebenarnya, tapi aku tak mampu nak masuk neraka-Mu, kan, sampai dia begitu sebut. Kita yang sembahyang 5 waktu, kita pun tak mohon, kita pun tak itu, kita pun tak ini, ya. Jadi tapi lah jawaban Rasulullah tu seolah-olah memberi satu gambaran bahawa asalkan kamu sembahyang 5 waktu dengan sesempurna mungkin, puasa dengan sebaik mungkin, zakat kalau ada harta lebih, haji kalau mampu, kan, masuk surga. Itu pun akidah kita, kan, itu pun akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah ni. Selagi mana kita mengucap 2 kalimat syahadah tadi itu, kita akan dakhalal jannah, masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Itu jelas, ya, benda itu jelas. Cuma bila seorang hamba tadi itu yang beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala sepanjang hidup dia tu, tiba-tiba dia tak mengharap apa-apa. Macam yang sahabat tadi itu bertanya kepada Rasulullah, "Ya Allah, boleh masuk surga tak?" Boleh masuk surga tak? Boleh. Tapi kita bila seseorang tu beribadat, dia pun tak pernah bertanya, tak pernah menghisap ataupun melihat kepada ibadahnya sempurna tak sempurna. Adakah sembahyang kita tu masih sama seperti umur 15 tahun dulu, ataupun kita sekarang dah umur 70 tahun, sembahyang tu dah berubah. Bila kita baca Fatihah dengan jelas, dengan fasih, makhraj huruf, sifat huruf, semua dah kita dah talaki dengan imam ni pun betul, dengan imam sana betul, barulah kalau 15 tahun dulu, kan, asal sembahyang je istilah dia. Tak apalah, walaupun sebahagian orang kata tak apalah, yang penting dia sembahyang je, Ustaz, kan. Umur 15 tahun anak-anak kita suruh sembahyang, ya, bukan main lihat sekali, ya, payah nak suruh budak-budak sembahyang, tapi itulah, ada di kalangan manusia itu yang beribadah tapi dia tidak mengharap apa-apa daripada Allah Subhanahu wa taala. Baguslah, dari sudut itu saya setuju bahawa manusia ni, sebab itu kata Imam Ghazali, ya, ikhlas itu terbahagi kepada 3. Salah satunya orang yang beribadat mengharap sesuatu. Itu yang ketiga, kelas yang ketiga. Dia beribadat, agak-agak tuan-tuan beribadat ni nak surga ke? Agak-agak, tentulah, ya. Agak-agak ibadat ni nak pahala tak? Semua nak. Agak-agak datang masjid malam Jumaat ni nak pisang ke, nak kuih ke, ya, kalau ada lah, contoh. Mesti nak mengharap sesuatu, kan, nak mengharap sesuatu. Jaranglah orang datang tu lillahi ta'ala, lillahi ta'ala, yalah Allah dah tentukan begini, teruslah. Tapi itulah mana kita kadang bila Allah kita yakin betul-betul kepada Allah SWT, Allah dah tentukan begitu, tak apalah, itu maknanya konsep tawakal tu, kan, konsep tawakal yang tinggi lah, ya. Jadi ada cerita, ya, daripada hadis ini, ya, mengisahkan Zaid bin Aslam mendapat cerita daripada Sayyidina Umar, ya. Zaid bin Aslam ni dia dapat satu cerita daripada Sayyidina Umar, ya. Pada masa lalu hiduplah seorang hamba yang tekun ibadahnya. Dia masih kait rapat dah, abidil muknit tadi tu, hamba yang beribadat tapi dia tak mengharap apa-apa, ya, tak mengharap apa-apa, ya. Sayangnya ia tidak pernah mengharap rahmat Allah, ya. Walaupun dia beribadat, ya, dia sembahyang, dia bersedekah, dia memberi dana pun macam-macam, tapi dia tidak mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya. Ketika meninggalnya, dia bertanya kepada Allah, "Wahai ya Allah, apa yang akan kau berikan untukku?" Ya, yalah, dia hamba, ya, walaupun kita tahu bahawa ibadah ni di antara kewajipan kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak jadikan jin dan manusia itu melainkan untuk mengabdi diri kepada aku. Bukan Allah nak disembah, tapi kita sebagai seorang hamba tu bersyukur, ya,
Itu yang Nabi sebut kepada Aisyah, afala akun abdan syakura, tidakkah aku layak sepatutnya menjadi hamba yang bersyukur? Sebab Nabi dah diberi jawatan sebagai penghulu dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala, tidak pernah melakukan dosa, segala mukjizat yang hebat-hebat diberikan kepada Rasul. Sebab itu dia beribadah pada malam-malam hari sampai ke subuh tu, itu sebagai tanda syukur dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tiba-tiba ada seorang manusia, dia beribadat pada Allah Subhanahu Wa Taala tanpa mengharap sesuatu. Logiknya kita ni beribadat semua mengharap. Yalah, kalau kita sekolah kita mengharap peperiksaan tu nombor 1. Ini hari ini stamp keluar, Sijil Tinggi Agama Malaysia. Yang belajar tu selama 2 tahun, stamp tu setahun, sampai tahun 8 bulan lebih kurang. Dia belajar. Agak-agak dia nak mengharap lulus sahaja ke ataupun mengharapkan mumtaz, cemerlang. Tentulah cemerlang. Dia belajar, jawab exam, tak tidur malam, esok sambung lagi tak tidur, kan. Seminggu periksa tu tak tidur langsung, baca buku, menghafal, kan, mengharapkan sesuatu yang terbaik daripada hasil daripada usaha dia. Nah, begitu juga dengan kita. Ya, kita semua begitu. Saya tanya tadi, semua orang mengharap pahala setidak-tidaknya daripada ibadah kita tu. Tapi kisah ni pula yang diceritakan oleh Sayyidina Umar ni, ada seorang hamba, bila dia beribadat, dia tak mengharap apa-apa daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Betul. Tapi yang ini dia beza. Dia kira ibadat sembahyang dah. Nak berdoa pun tidak, apa pun tidak. Ni Jadi bila dia berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala esok, dia bertanya pada Allah. Setiap kita esok ni, bila kita berada di akhirat esok, kita akan one by one dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada teman. Orang ketika itu tengah fikir nasib dia masing-masing. Nasib saya pun saya tak tahu, nasib orang lain. Jadi ketika itu orang tak ambil pot dah, tak peduli lah istilah dia kepada mana-mana individu yang di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun dipaparkan dosa, dipaparkan pahala, apa ibadah-ibadah semua dipaparkan tu, orang tak peduli. Sebab dia sibuk memikirkan nasib dia ketika itu. Sibuk memikir. Jadi yang ini, kisah yang ni, lalu dia bertanya pada Allah, ya Allah, saya dah beribadat dulu, sembahyang, puasa, murid, saya lah orang pertama murid, kan? Bukan saya orang yang terakhir, saya orang yang pertama murid, kan? Itu saya, kalau tarik itu saya lah yang gelas paling besar, kan? Saya punya, kan? Jadi sekarang ni, apa yang engkau ya Allah nak beri kepada aku? Dia dah beribadat, kata dia, dah laksanakan segala perintah Allah Subhanahu Wa Taala, kan? Allah kata, aku akan bagi kau neraka. Agak-agak bila kita esok di akhirat depan Allah Subhanahu Wa Taala, ya, Allah ini neraka, terus neraka. Malaikat Zabaniyah pun ambil kita, diseret muka ke bawah, kaki di atas, diseret. Begitu keadaan dia. Itu dalam surah Al-Mulk, dan juga dalam surah Al-Waqi'ah pun ada cerita-cerita berkaitan dengan bagaimana orang-orang itu dihumbankan ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Kemudian bila Allah jawab, kamu ni masuk neraka, beribadat langsung, tak reti nak minta itu, nak minta ini, padahal Allah sentiasa menunggu setiap permohonan, setiap permintaan hamba. Tiba-tiba satu pun kamu tak minta. Ibadat memang ibadat, sembahyang memang sembahyang, tapi kamu langsung tak minta. Jadi sekarang ni aku berikan kepada kamu nerakaku, ya, nerakaku. Lalu proteslah. Dah dulu ibadat, kan, hari Jumaat kita duduk depan sekali, tabung, lalu kita pun masuk RM10. Dulu ya Allah, saya ibadah, saya buat macam-macam, kan, saya buat macam-macam.
Mana ibadat saya yang boleh membantu saya untuk dimasukkan dalam syurga Allah SWT? Dia pun bertanya pada Allah. Sebab waktu itu kita ingat Allah SWT, kita boleh argue, kita boleh itu. Tapi semua argue kita, semua protes kita tu, Allah jawapannya mudah. Ada jawapan Allah SWT pada kita. Itu yang kita takut tu. Dia pun kata pada Allah, ya Allah, mana ibadah-ibadah aku dulu? Sedangkan aku sembahyang, sedangkan aku puasa, sedangkan aku haji, sedangkan aku itu ini. Mana ibadah aku? Ketika di dunia kau putus asa, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Mana kalau kita tak mohon, ya Allah, ya Allah, ya Allah, kan? Mohon pada Allah. Tapi janganlah pula macam hadis yang seorang lelaki datang daripada luar, lalu dia kata, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Lalu Nabi kata, wa mashrabuhu wa mat'amuhu haramun. Macam mana fa'ina yustajabulah, bagaimana Allah nak mengkabulkan doa dia? Makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya pun daripada benda sumber yang haram, fa'ana yustajabulah. Nabi kata, macam mana Allah nak mengijabkan ataupun memakbulkan permohonan dia? Sebab itu Allah sebut dalam Al-Quran, huzu zinatakum inda kulli masjidin. Bila kamu nak ke masjid, pakailah yang kemas. Allah suruh begitu. Huzu zinatakum, berindahlah kamu atau berhiaslah kamu bila kamu nak datang masjid. Allah suruh begitu. Bukan asal datangnya ke masjid, tidak. Ya, karena kita disuruh kalau nak sebelum datang masjid tu mandi, lepas tu pakai pakaian yang cantik, yang kemas, duduk depan terus, jangan duduk belakang. Itu dia punya kaedah-kaedah, itu peraturan-peraturan yang disediakan dalam Islam. Jadi Allah menjawab, kamu dulu semasa kamu duduk dalam dunia tu, kamu mohon pun tidak, minta pun tidak kepada aku. Adakah kamu rasa dengan ibadah kamu tu boleh menjadikan kamu tu ahli syurga? Allah tanya kepada dia, Allah tanya kepada dia begitu. Sedangkan kau begitu jauh daripada rahmatku, nak mohon rahmat pun tak nak. Nak mohon rahmat pun tak nak. Kisah. Kemudian satu kisah lagi, hadis kisah daripada Abu Hurairah. Kisah Abu Hurairah, iaitu berdasarkan pada cerita Nabi SAW. Hiduplah seorang lelaki yang selama hidup tidak pernah berbuat baik selain keyakinannya hanya kepada Allah yang Maha Esa. Beza pula, tadi orang tu ibadah tapi langsung tak peduli dengan Allah, nak minta pun tidak. Tapi yang ini pula dikisahkan daripada kisah Nabi SAW, bagaimana seorang lelaki itu dia tak buat ibadah pun, tak banyaklah buat ibadah macam kita lah, macam kita subuh, sembahyang subuh, lepas sembahyang subuh balik, cari kedai kopi, kan. Sepatutnya kalau dalam kitab Hidayatus Salikin tu, selepas kita habis sembahyang subuh, kita naklah beribadah sehinggalah masuk waktu syuruk, dengan segala amalan-amalan tu. Dalam kitab tu pun disebut satu persatu amalan-amalan, amalan sampailah kepada waktu syuruk. Syuruk, bila kita dah masuk waktu syuruk tu, kemudian sembahyanglah sunat syuruk tu, sunat syuruk tu. Itu. Tapi yang ini pula dalam hadis ini, kisah di sini, dia ni betul-betul confident dengan Allah SWT, yakin betul-betul dengan Allah SWT, bahawa dia yakin bahawa Allah, walaupun kita hamba yang berpendosa, walaupun kita hamba yang kurang melakukan ibadah-ibadah seperti mana orang lain, tapi dia yakin dengan Allah SWT, bahawa Allah SWT akan memberikan sesuatu yang terbaik kepada dia. Dia begitu confident, tawakal dia tinggi betul-betul kepada Allah SWT. Ketika malaikat maut menjemput dia, mana dia sakit lah, mana sebelum dijemput tadi atau ajalnya sampai itu,
Dia pun berpesan kepada anak-anaknya, wahai anakku, ayah ni dah masa dah time dah masa. Masa dah time, kata dia. Jadi dia pun panggillah setiap orang anak, panggillah setiap orang anak, ni pesan terakhir ayah, kata dia. Esok kalau ayah mati, jangan kuburkan di tanah. Ini orang dulu, orang-orang dulu. Hendaklah kamu bakar jasad ayah ni. Ke medium mana terpulanglah, medium ke bakar pakai kayu getah ke apa, terpulanglah. Itu cara bakar, terpulanglah. Kamu, saya pesan, saya wasiat ini kepada semua anak-anak ni. Kamu sepakat esok bila ayah mati, kamu bakarlah jasad ayah ni. Kemudian bila dah jadi debu, kamu ambil debu tu, yang sulung pergi ke laut sambil mancing tu, pergi ambil sebahagiannya, buang ke laut debu mayat ayah tadi itu. Yang seorang pergi ke gunung Himalaya, hutan, buang kat sana debu ayah ni. Yang seorang esok pergi ke Sabah, naik Air Asia, minta pramugari itu buang debu tu daripada tingkap kecil, habis. Supaya setiap jasad ayah ni tidak akan bertemu antara satu sama lain. Yang kat laut lah, yang dekat hutan, yang kat udara. Mana dia pesan begitu sebab dia rasa itulah satu jalan yang Allah tidak akan bangkitkan dia tu dalam bentuk satu tubuh dah. Sebab dia kat laut, entah dia makan sotong ke, orang mencanda makan sotong ke, mungkin dia makan ikan paus ke. Yang dekat udara tu entah ke mana-mana dia pun tak tahu. Yang kat hutan tu mungkin dijilat oleh singa ke, harimau ke, monyet ke apa, habis kan. Yang pastinya jasad ayah ni tidak akan bertemu antara satu sama lain. Ini pesan ayah sebelum meninggal. Jadi pesanan tadi dibuat oleh anak-anaknya tadi itu. Kemudian bila di akhirat esok, bila dia berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, macam mana pula jasad saya boleh kembali ni? Kan dulu sudah pesan anak-anak suruh itu suruh ini semua. Allah kata itu mudah je. Kan Nabi Musa dulu pernah bertanya pada Allah, kaifa tuhyil mauta, macam mana engkau boleh menghidupkan yang benda yang dah mati? Kata Allah berfirman kepada Nabi Musa, kau ambil seekor burung, kau potong-potong, kau letak sana, kemudian kau seru, wahai burung nuri, hidup, maka bersatulah semua. Ini kan lagi jasad kau, kata Allah SWT kepada orang tadi itu. Jadi Allah pun bertanya kepada lelaki tadi, kenapa kamu perintahkan, wasiatkan kepada anak-anak kamu untuk menaburkan debu tadi itu dalam pelbagai bentuk keadaan dan tempat dan masa? Dia kata sebab aku takut, sebab aku hidup dulu sembahyangnya pun kadang-kadang bila kenduri kahwin tak sembahyang dah, bila malam balik jauh malam dah tak sembahyang dah. Takut dia, takut sangat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, takut sangat dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah pun tanya, betul ke kamu takut ke saja-saja ni depan aku? Kata takutlah, kata itulah. Dulu masa dunia sembahyang pun tidak, apa pun tidak. Waktu muda-muda dulu nak pakai swabe bottom, kan, tak peduli pun, tak takut pun pada aku. Kenapa di depan aku sekarang ni takut? Itu je alasan kamu. Dia pun kata, ya Allah, memanglah saya rasa takut padamu. Walaupun orang nampak saya happy go lucky, hippies, kan, tapi saya sebenarnya takut betul-betul. Sebab saya pernah mendengar cerita-cerita tentang azab-azab di dalam kitab-kitab yang terdahulu, ataupun cerita-cerita orang-orang terdahulu tentang azab-azab Allah Subhanahu Wa Taala.
Jadi apakah bekalan utama kamu menghadap aku ni supaya aku beri ruang dan peluang kepada kamu untuk masuk dalam syurga Allah SWT? Ya Allah, dia kata, aku ni tak ada dulu tu bujang-bujang mana nak sembahyangnya. Ya. Nampak pokok rambutan petik rambutan orang, nampak pokok durian kutip durian orang, bukan untuk bagi pada tuan dia, kita pula yang bedal, kata dia. Jadi Allah SWT pun dengan rahmatnya, ya, dengan rahmatnya memberikan kepada si yang yang berpesan tadi tu, kisahnya ni, kepadanya surga Allah Subhanahu Wa Taala. Ni jelah, surga ni, masuk surga masuk neraka ni bukan sebab ibadat kita ataupun amal kita ataupun kita tak sembahyang ke sebagainya, kan. Tapi itu adalah ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Jadi mohonlah pada Allah Subhanahu Wa Taala, kita dah umur-umur seperti saya pun dah dekat 6 siri, ya, dah dekat 60, ya. Mohonlah pada Allah, ya. Waktu muda-muda dulu mungkin ya banyak kesilapan, banyak kesalahan, mohonlah pada Allah, ya. Merintihlah pada Allah, merayulah pada Allah, ya. Bercakaplah dengan Allah, ya. Mudah-mudahan Allah menganugerahkan kepada kita tu, ya, sebahagian daripada ataupun salah seorang daripada 70,000 orang yang dimasukkan dalam syurga itu tanpa hisap, ya, tanpa hisap. Mudah-mudahanlah kita mohonlah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan lupa untuk memohon pada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Esok kita berada pada 9 Zulhijjah tu, selepas asar mohonlah pada Allah. Waktu yang paling mustajab lepas asar tu. Kalau kita pergi haji, kita padang Arafah tu, keluar daripada kemah tu, cari tempat yang agak tinggi, mohonlah pada Allah. Mohonlah pada Allah, ya, untuk apa juga permohonan kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekurang-kurangnya Allah mengampunkan dosa-dosa kita dan menganugerahkan kepada kita tu salah satu daripada surga-surga Allah Subhanahu Wa Taala, ya, itu. Minit. Jadi kita masuk pada cerita seterusnya, ya, iaitu pada zaman Nabi Musa ada seorang lelaki yang meninggal kerana sesat, ya, maka para penduduk enggan memandikan dan menguburkannya. Mereka menendangnya dan membuangnya ke tempat buangan sampah. Yelah kita pun kadang-kadang tengok orang-orang yang buat dadah yang ambil dadah ke apa, kan, dah kuru-kuru yang tu pun, suruh ke masjid pun tak nak ke masjid, suruh sembahyang pun tak nak ke sembahyang, menyampah kita, kan. Inilah yang berlaku pada zaman Nabi Musa, ya. Ada seorang seperti ini, ya. Dia melakukan banyak maksiat-maksiat ni sehingga orang menyampah kepada dia, tak peduli pada dia, sehingga dia mati itu pun jasadnya itu dibuang tong sampah itu, ya, dibuang tong sampah itu, ya. Maka Allah menurunkan wahyu kepada Nabi Musa, ya, menurunkan wahyu kepada Nabi Musa. Allah berfirman, wahai Musa, sebab Nabi Musa dengan Allah SWT dia boleh directly bercakap, ya, directly bercakap, dia tak ada perantaraan, ya, melalui Jibril ke apa. Allah dengan Nabi Musa ni dia boleh directly bercakap. Maka Allah wahyukan terus kepada Nabi Musa ni, wahai Musa, kau pergi kebumikan lelaki tu. Nabi Musa tak kenal pun, tapi dah perintah Allah, ya, perintah Allah. Bila perintah Allah ni wajib tak? Wajib, ya. Ada kalanya wajib, ada kalanya haram lah. Mana kalau perintah tu bentuk maksiat, maka disuruh kita tinggalkan, ya. Wa ma atakallahu, kan. Ada satu hadis, satu ayat Quran tu yang fahuzuhu wa manahakum anhu fantahu tu. Apa-apa yang diberikan oleh Allah SWT melalui lisan Nabi itu kamu buatlah. Sesuatu yang Allah suruh kita tinggalkan tu, tinggalkanlah sejauh-jauhnya, ya. Jadi Nabi Musa pun, dia pun tak kenal lelaki tu. Cuma Allah berikan clue, dan guide untuk pergi ke tempat kampung tu untuk mengkebumikan lelaki ini, ya, mengkebumikan, ya, lelaki ini, ya. Lalu Allah mengatakan lelaki ini sebenarnya adalah salah seorang daripada wali-waliku,
mana orang yang beribadah pada Allah tanpa diketahui oleh manusia, dan Allah menerima segala ibadah dia, ya, segala amalan dia, itu. Kemudian Nabi Musa pun datang ke tempat tersebut. Dia pun bertanya, mana si fulan, mana rumah si fulan. Dia kata ujung lah. Pergi ujung. Sampai ke ujung tu tanya, mana rumah si fulan? Oh, itu rumah dia. Ketuk pintu, ya, keluar isteri dia, keluar anak-anak dia. Mana si fulan bin si fulan? Dah matilah. Istrinya pun tak berani nak kebumikan, anak-anaknya pun tak berani, sebab orang kampung dah, istilah dia kalau sebut nama dia tu memang menyampah sungguh-sungguh lah, ya, menyampah sungguh-sungguh, ya. Lalu Nabi Musa pun berkata kepada keluarga itu, aku diperintahkan oleh Allah untuk mengkebumikan lelaki ini. Jadi kita tangguh seketika, nanti saya cerita habis, kita ambil masa sedikit lah sebelum kita tangguh untuk sesi yang akan datang lah, wallahu a'lam, untuk lalun azan insya-Allah. Allahu Akbar. Tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah sekalian, izinkan saya untuk mengambil masa mungkin kurang daripada 5 minit, ataupun kita habiskanlah cerita Nabi Musa yang diperintahkan oleh Allah SWT untuk memandikan, mengkafankan dan mengkebumikan seorang lelaki yang dibuang oleh masyarakatnya, disebabkan oleh maksiat yang dilakukan oleh lelaki ini. Lalu Nabi Musa pun bila sampai ke rumah dari itu pun dia kata, kami tak boleh buat apa, sebab masyarakat kampung ni dia agak ekstrim. Bila kami cuba untuk mengkebumikan ayah kami atau suami kami itu, maka masyarakat akan menentang dan menghalang, menentang dan menghalang. Lalu kata Nabi Musa, okeylah kalau begitu biarlah saya yang menguruskan urusan jenazah dia. Lalu ketika Nabi Musa menarik jenazah tu daripada tempat buang sampah tu, masyarakat setempat pun mendekati kepada dia, wahai pemuda, kenapa engkau cuba nak uruskan jenazah ni? Dia kata, ini arahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kami tahu si fulan ni
banyak maksiat, sebab tu kami tidak akan mengurus jenazah dia, sebab terlampau banyak, terlampau kuat dengan maksiat. Ya. Yalah, something kapun dusun lah mungkin, ya, something kapun dusun, ya. Mungkin, ya. Jadi Nabi Musa pun serba salah dengan pandangan daripada masyarakat setempat, dengan arahan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ikut-ikut, bila Allah dah arahkan tu kena buat lah kan. Pedulilah orang nak kata apa pun, yang penting kita buat apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Lalu Nabi Musa pun bertanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, apakah sebenarnya yang menyebabkan engkau ya Allah mengarahkan ataupun menyuruh kepada aku untuk mengkebumikan jenazah ini, ya. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala berfirman kepada Nabi Musa, sesungguhnya apa yang masyarakat setempat di situ berkata tentang lelaki ini adalah benar. Kaki maksiat lah, apa sebagainya, gangster lah, apa semua tu, ya. Memang betul apa yang dicakap oleh masyarakat tu. Tapi ketika dia nazak tu, dia memohon kepada aku, ya Allah, ampunkanlah dosa-dosaku. Dia mohon kepada aku, dia minta kepada aku. Allah berfirman kepada Nabi Musa, bagaimana saya tidak mengampunkan dia, sedangkan akulah yang maha pengampun, akulah maha penyayang, akulah maha pengasih. Sudah pasti kalau dia memohon di atas kesalahan-kesalahan, kemaksiatan-kemaksiatan yang dilakukan itu, pastinya aku akan mengampunkan segala dosa-dosa dia. Sebab itu arahan daripada aku kata Allah, supaya kau kebumikan dia, sembahyangkan dia, dan kafankan dia. Tetapi lelaki ini, dia ada mengatakan 3 perkara kenapa dia melakukan maksiat itu. Dia kata ada 3 perkara yang sentiasa mendorong dia untuk melakukan maksiat. Yang pertama, kata lelaki, Allah berfirman kepada Nabi Musa itu, kata lelaki itu, yang pertama disebabkan oleh hawa nafsu, ya, hawa nafsu kita lah, ya. Agak-agak nak baca Quran dengan tengok Facebook, mana satu yang jadi pilihan kita? Itu hawa nafsu lah, hawa nafsu. Kemudian yang kedua, kata lelaki itu, pergaulan, ya, dengan masyarakat yang dah bobrok, dah rosak dah, ya, dah rosak dah, ya. Ya. Yang ketiga disebabkan oleh terpengaruh dengan godaan iblis ataupun syaitan. Ini yang paling besar lah, ya, paling besar. Itu 3 perkara itulah yang menyebabkan, kata lelaki itu, dia sentiasa terikut dengan hawa nafsu. Dah ikut hawa nafsu, bergaul dengan masyarakat yang rosak. Kemudian syaitan pula tambah bumbu lagi, tambah kari lagi, tambah kepala kambing lagi rosak lah. Contohnya tu. Tapi oleh sebab dia ni semasa masa di hujung hayatnya tu, dia sentiasa memohon kepada aku, merintih, merayu kepada aku untuk pengampunan di atas dosa-dosa yang dilakukan tu. Fa ana yustajabulah, ya, macam mana aku tidak mengampunkan dosa-dosa dia? Sudah pasti aku mengampunkan, sebab akulah Tuhan yang maha pengampun, ya, maha pengasih, ya. Ya. Di dalam riwayat Wahab bin Munabih, ini dalam kitab ni banyak kisah-kisah. Lelaki itu berkata kepada Allah, ya Allah, andainya engkau ampuni dosaku, maka akan ku bergembiralah, ya, para wali dan para nabi-nabimu. Sedangkan setan yang memusuhimu dan musuhku akan bersedih. Kan dia dikata dia terpengaruh dengan setan, tapi kalau engkau mengampunkan aku, nescaya setan ni akan bersedih, kerana walaupun manusia itu melakukan kesalahan dan kemaksiatan, melakukan dosa-dosa, tapi Allah tetap mengampunkan dosa dia, ya. Itu. Apabila engkau seksa aku kerana dosa-dosaku, ya, yang dulu aku lakukan, maka setan dan sekutunya akan bergembira. Sedangkan para nabi dan para walimu akan bersedih. Maka ya Allah, ampunkanlah dosa-dosaku, kesilapan-kesilapanku, kata lelaki ini kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Allah Subhanahu Wa Taala.
Ya Allah, engkau tahu apa yang kukatakan, maka rahmatilah aku dan ampunilah aku. Mana tuan-tuan, kita nyawa masih di kandung badan ni, banyak kesilapan-kesilapan yang kita telah lakukan sepanjang kehidupan kita. Marilah pada bulan Zulhijjah ni, kita masuk pada bulan Zulhijjah ni, kita siang berpuasa, malam mohonlah pengampunan, perbanyakkan istighfar kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah merahmati kita dan mengampuni di atas segala dosa-dosa yang kita lakukan sepanjang kehidupan kita, dan kita digolongkan dalam golongan ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin insyaallah. Jadi mudah-mudahan apa yang terdapat cerita-cerita yang menarik dalam kitab ini yang dikarangkan semula sebagai satu iktibar kepada kehidupan kita, mudah-mudahan Allah mengampunkan dosa kita dan kita sentiasa memohon keampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah pada pertemuan yang akan datang kita cuba melihat kepada hadis yang ketiga pula, kalau kita dijodohkan kita untuk bertemu pada bulan Julai insyaAllah. Kalau ada rezeki kita bertemu, kita akan bincangkan tentang hadis yang ketiga insyaAllah. Wallahu alam. Terus kita tangguh dengan kita baca tasbih kafarah dan kita baca surah Wal Asr. Subhanakallah asyhadu alla ilaha illa anta atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi usrin illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.